Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili dan Sarofiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1446 Hijrah akan dilakukan pada 27 Mei 2025. Pelancaran RKN ke-12 komitmen strategik sejajar dengan jangka panjang wawasan Brunei 2035. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1446 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Selasa 29 Zulkaidah 1446 bersamaan 27 Mei 2025. Hakim-hakim syar'i dan pegawai-pegawai mahkamah-mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk meruqyah anak bulan Zulhijjah. Tempat-tempat meruqyah di daerah Brunei dan Muara ialah bangunan Mutiara Exchange, Lebuh Raya Tunku, Taman Rekreasi Tanjung Batu Kampung Sabun Pekan Muara dan Bukit Aguk Jerudong. Manakala di daerah Tutong, bangunan Hilal Bukit Ambok dan bangunan Hilal Bukit Lumut bagi daerah Belait. Orang ramai disaran untuk tidak mendekati tempat-tempat tersebut bagi memastikan kelancaran tugas meruqyah. Pengumuman 1 Zulhijjah akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik sahaja hasil ruqyah diperoleh. Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi ke-17 525 sedang berlangsung di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri Langkawi, Malaysia sehingga 24 Mei. Yang berhormat Pihin Dato' Lela Raja Major Jeneral Bersara Dato' Peruka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, mengentui delegasi dari Kementerian Pertahanan ke pameran tersebut. Edisi ke-17 bertemakan Innovate Today, Thrive Tomorrow merupakan acara 2 tahunan yang diiktiraf sebagai the Nexus of Maritime and Aerospace Trade, menghimpunkan yang terbaik dalam industri aeroangkasa dan maritim serta merupakan antara pameran terbesar seumpamanya di rantau Asia Pasifik. Pesawat S-70I Black Hawk milik Tentera Udara Diraja Brunei turut dipamerkan dalam pameran Starting Udara 525 bersama pesawat dari pelbagai negara lain seperti Amerika Syarikat, Rusia, Brazil, Jerman, Singapura, Indonesia, India, Austria, Republik Czech, Turki dan China. Penyertaan TUDB dalam pameran Starting pesawat 525 mencerminkan hubungan erat dengan Malaysia serta mengukuhkan komitmen Kementerian dan ABDB dalam pembangunan teknologi pertahanan dan keupayaan negara. Pameran dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua mengadakan perjumpaan dua hala dengan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid bin Noordin, Menteri Pertahanan Malaysia. Kedua-dua pihak menzahirkan semula hubungan pertahanan yang kukuh antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia serta bertukar pandangan mengenai pelbagai isu strategik yang menjadi kepentingan bersama
termasuk lanskap keselamatan serantau dan global masa kini. Yang berhormat turut menerima kunjungan hormat daripada Tuan Yang Terutama Major Jeneral Ahmad Saleh Ahmad Abun, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Republik Sudan. 5.25 menampilkan lebih 800 pempamer dari 30 buah negara mewakili sektor pertahanan, keselamatan dan komersial serantau serta antarabangsa. Pameran turut dihadiri oleh Menteri-Menteri Pertahanan dan Pengangkutan, pemerintah-pemerintah perkhidmatan serta pegawai-pegawai kanan dari seluruh dunia. Kementerian Kewangan dan Ekonomi melancarkan rancangan kemajuan negara ke-12 yang bertema mengukuhkan pembangunan sosioekonomi bagi menjamin kesejahteraan dan keharmonian negara. Rancangan 5 tahun yang meliputi tempoh 2024-2029 memperuntukkan sejumlah RM4 bilion bagi 305 projek pembangunan dengan tumpuan kepada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan, pembangunan industri, perumahan, infrastruktur, pendigitalan dan teknologi hijau. Dr. Daeng Hajame Faiza binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan dan Ekonomi, menekankan kepentingan melaksanakan projek tepat pada masanya. Penyertaan sektor swasta selaras dengan matlamat kerajaan untuk memperkukuhkan sektor swasta sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. RKN ke-12 merupakan pelan pelaburan 5 tahun yang merupakan komitmen strategik yang sejajar dengan jangka panjang wawasan negara Brunei Darussalam dan disokong oleh 6 teras pembangunan utama, antaranya meningkatkan infrastruktur dan sistem pendidikan, melahirkan tenaga kerja selaras dengan keperluan industri dan menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Sempena pelancaran RKN ke-12, pameran khas diadakan bagi memaparkan perjalanan RKN serta projek-projek RKN sehingga 23 Mei. Buku RKN ke-12 boleh dimuat turun melalui platform rasmi media sosial Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Pelancaran RKN ke-12 menandakan langkah penting dalam usaha merealisasikan wawasan Brunei 2035.
Beberapa buah negara di rantau ini termasuk Thailand, Malaysia dan Republik Singapura melaporkan peningkatan kes COVID-19 bermula April 2025. Bagaimanapun tidak terdapat bukti bahawa varian yang sedang menular itu lebih mudah berjangkit atau menyebabkan penyakit yang lebih teruk berbanding varian sebelumnya. Sebagai respon terhadap laporan terkini mengenai peningkatan jangkitan COVID-19 yang berlaku di rantau ini, Kementerian Kesihatan memaklumkan peningkatan kes mungkin disebabkan oleh tahap imuniti yang semakin menurun, peningkatan aktiviti perjalanan dan pengurangan ujian saringan. Bagaimanapun, situasi keseluruhan masih terkawal dan tidak membimbangkan. Di negara Brunei Darussalam, 594 kes COVID-19 dilaporkan dari 1 Januari hingga 17 Mei 2025 berbanding 10,085 kes dalam tempoh yang sama tahun 2024. Jumlah kemasukan ke hospital juga menunjukkan penurunan iaitu 36 kes pada tahun ini berbanding 344 kes pada tahun lalu. Tiada kematian dilaporkan setakat tahun ini, manakala 2 kematian direkodkan dalam tempoh yang sama tahun lalu. Menurut penilaian risiko terkini oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, risiko kesihatan awam global akibat jangkitan COVID-19 masih dianggap tinggi walaupun impak keseluruhan terhadap sistem kesihatan terus berkurangan. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan seperti kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, menutup hidung dan mulut apabila batuk atau bersin, mengelakkan perjalanan atau interaksi sosial yang tidak perlu sekiranya berasa kurang sihat dan memakai sungkup muka di kawasan sesang atau jika mempunyai gejala seperti hidung berair, sakit tekang, sakit kepala atau demam. Kementerian Kesihatan akan terus memantau keadaan situasi COVID-19 di peringkat global dan serantau serta menyesuaikan penilaian risiko dan langkah kesiapsiagaan di negara ini. Maklumat lanjut, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan atau aplikasi BruHealth. Ekspedisi Hutan ke Terumbu Karang Brunei Darussalam memfokuskan kepada kajian biodiversiti hutan paya bakau di Pulau Selirong serta ekosistem marin di perairan Pulau Pilong-Pilongan. Ekspedisi bermatlaman untuk mengumpul data ekologi yang terkini dan mendokumentasikan kawasan biodiversiti penting di Pulau Selirong dan Pulau Pilong-Pilongan. Pengumpulan data ekologi penting untuk merancang usaha konservasi lebih berkesan dalam melindungi habitat berharga dan terdedah kepada ancaman. Data asas yang dikumpul akan membantu menilai tahap kesihatan dan kestabilan ekosistem dalam jangka masa panjang serta mengenal pasti ancaman seperti kemerosotan habitat, pencemaran dan perubahan iklim. Penemuan saintifik daripada ekspedisi akan memberi sumbangan kepada pengukuhan rangka kerja pemeliharaan biodiversiti Brunei Darussalam, menyokong pertumbuhan ekonomi biru dan meneroka industri eks-eko pelancongan. Penemuan itu akan dibentangkan pada persidangan hutan ke Terumbu Karang Brunei Darussalam pada 17 hingga 19 Jun. Negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan pertemuan Sekretariat Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Mabim. Diadakan sempena forum Ketua Mabim kedua, pertemuan selama 2 hari merupakan mesyuarat pendahuluan sebelum berlangsungnya forum berkenaan. Pertemuan diadakan di sebuah hotel di Gadong. Mempengerusikan pertemuan Deng Hajah Hairani binti Haji Awang Damin, pemangku timbalan pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, selaku Setiausaha Mabim Brunei Darussalam. Pertemuan antara lain membincangkan beberapa perancangan strategi serta gerak kerja Mabim melalui kerjasama serantau antara ketiga-tiga negara anggota. Kreativiti pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah diketengahkan oleh para pelajar Politeknik Brunei semasa pameran projek tahun akhir anjuran Sekolah Perdagangan dan Sekolah Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
Dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok, pameran diadakan di Dewan Serbaguna, Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat, Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan. Hadir Awang Adna Shati Rimi bin Haji A. Abdul Rahman, Ketua Pusat Inovasi Keusahawanan. Pameran mengetengahkan pelbagai projek inovatif yang dirangka dengan teliti berteraskan tema kelestarian. Pameran dibukakan bermula 9 pagi hingga 4 petang. Merupakan platform penting bagi pelajar mempamerkan kreativiti, masalah dan keupayaan bekerja dalam pasukan mereka. Semua ini adalah elemen paling penting dalam kejayaan mereka selepas tamat pengajian. Laporan dari Tanah Suci. Sebahagian daripada rombongan awal yang terdiri daripada petugas pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan serta petugas syarikat pengendali pakej haji mula bergerak ke Tanah Suci Makkah. Sebelum bertolak, majlis doa selamat diadakan di Hotel Madin Al-Rauda, Madinah. Sepanjang berada di Mekah Al-Mukarramah, rombongan akan membuat persediaan awal bagi penempatan dan kemudahan bakal haji negara di Makkah, Arafah dan Mina serta penyediaan klinik kesihatan sebelum mereka tiba. Sesi ulang kaji manasik haji dan umrah dapat membantu bakal haji membuat persediaan dari aspek rohani dan memahami situasi sebenar di Tanah Suci. Menurut Guru Agama Pejabat Urusan Jemaah Haji, sesi tersebut sebagai usaha berterusan bagi memberi panduan dan kefahaman kepada jemaah. Jadi dalam bab perkara umrah dan haji ini, ada baiknya ketani ulang kaji balik semula apa saja yang berkaitan dengan umrah dan haji, terutama sekali iaitu berkaitan dengan rukun umrah dan wajib umrah. Kenapa ketani mesti ulang kaji? Kerana apabila ketani indah ulang kaji, ketani akan lupa. Ada orang membuat ibadat umrah ini di tempat selain Makkah Al-Mukarramah. Jadi untuk dapat menunaikan, mengerjakan umrah hanya dapat dilakukan di bumi Makkah Al-Mukarramah. Sebab itu ketani kadang-kadang lupa akan perkara ibadah umrah ini. 14 pelajar dari sekolah rendah dan menengah serta 5 guru akan menyertai peringkat akhir pertandingan anugerah projek cemerlang pelajar antarabangsa di Thailand. Pertandingan antara lain bertujuan menggalakkan pembangunan kemahiran analitikal, pemikiran kritikal dan keupayaan menyelesaikan masalah secara kreatif melalui projek dalam bidang sains dan sains sosial. Diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah, delegasi bertolak meninggalkan negara pagi tadi. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei Dayang Hajah Suryani binti Haji Nur Hashim, Ketua Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Kementerian Pendidikan. Delegasi negara terdiri daripada wakil pelajar Sekolah Rendah Pengiran Kesuma Negara Bukit Beruang, Sekolah Menengah Saidina Abu Bakar, Sekolah Menengah Saidina Ali dan Sekolah Menengah Perdana Wazir. Dianjurkan oleh University Prince of Songkhla, Thailand, pertandingan berlangsung selama 3 hari sehingga 23 Mei. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan 2 buah lagi agensi pelancongan diberikan kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun 2025 Masehi. 2 agensi pelancongan tersebut ialah Ikhlas Global Tours Sendirian Berhad dan Al-Khaira Travel and Tours Sendirian Berhad. Dengan kebenaran yang diberikan tersebut, ketika ini sebanyak 36 buah agensi pelancongan telah diberikan kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah berkenaan. Sehubungan itu, orang ramai yang berhasrat untuk menunaikan ibadah umrah boleh mengikuti dan berhubung terus dengan agensi-agensi pelancongan yang dibenarkan.
Kerja-kerja penyucian tangki air Agis-Agis A akan dilaksanakan esok. Sehubungan itu, sebahagian kawasan berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan-kawasan tanah tinggi. Kerja-kerja penyucian akan dijalankan mulai 8 pagi. Antara kawasan yang terjejas, Kampung Sungai Liang, Kampung Sungai Lalin, Kampung Sungai Kang, Kampung Sungai Kuru, Kampung Lumut tersusun, sebahagian Kampung Sungai Bakong dan kawasan sekitarnya. Bagi bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Separuh jalan di Jambatan Sungai Lamunin, Jalan Lamunin berdekatan Simpang 1592 ditutup sementara sehingga esok. Jabatan Kerja Raya memaklumkan penutupan dari pukul 9 pagi hingga 5 petang itu adalah disebabkan kerja-kerja penurapan aspal. Para pengguna bagi jalan berkenaan dinasihatkan sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Manakala separuh jalan di Jambatan Sungai Sabungkok, Jalan Lamunin berdekatan Simpang 1030 akan ditutup sementara pada 23 hingga 24 Mei. Penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja penurapan aspal mulai 9 pagi sehingga 5 petang. Oleh itu, para pengguna boleh bagi jalan berkenaan juga dinasihatkan sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Perkembangan saingan kempen kejohanan futsal Liga Elit Brunei 2024-2025. Almirez High Tune dan RB Sham kutip 3 mata selepas lakar kemenangan pada aksi perlawanan semalam. Kedua-dua perlawanan diadakan di Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Dalam pertemuan Almirez High Tune dan Majlis Angkatan Bersenjata di Raja Brunei MSABDB, Almirez High Tune lebih awal mendominasi permainan dengan membolosi gawang Majlis Sukan ABDB seawal minit ke-8. Keputusan kekal 1-0 sehingga perlawanan berakhir. Dengan kemenangan itu, Almirez High Tune kekal berada di tangga kedua Liga mengutip 30 mata dari 13 perlawanan, manakala Majlis Sukan ABDB di kedudukan kelima dengan 20 mata. Dalam perlawanan lain, menyaksikan RB Sham FC menewaskan DDT FC 5-1. Dengan kemenangan tersebut, RB Sham naik ke tangga ke-6 mengumpul 6 mata dari 13 perlawanan. Manakala DDT FC kekal di kedudukan ke-8.